Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni Cik Faisal akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tarikan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So kalau semalam kita tengok Bitcoin dah pun melakukan kejatuhan seperti mana yang Zul jangkakan, iaitu kita expectation kan untuk price sedikit drop dan dah pun sampai target di mana Zul ada share kan di Discord channel semalam, iaitu mengenai bear flag yang kecil kan. Kita ada bear flag yang besar dan bear flag yang kecil dah pun complete. Nanti Zul akan tunjukkan di chart. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Kemudian kita akan pergi ke chart untuk tengok ke manakah arah pergerakan lagi untuk short term dan sedikit long term ataupun medium term untuk pergerakan seterusnya. So ini adalah Coin Market Cap. So pertama kali kita tengok total market cap. Currently total market cap berada below 850, iaitu kita berada di 841. Kemudian volume yang betul-betul rendah 37 saja. Kemudian BTC dominan meningkat daripada 38.3 ke 38.5. Ethereum sikit drop daripada 18% ke 17%. So apapun, kita akan tengok summary untuk pergerakan semalam saja, iaitu total market drop sebanyak 1.58%. Untuk di 24 hour naik 6.58, 6.54%. So ikutkan semalam dah 35.31. So tak banyak, sikit aja. Kemudian BTC dominan menjadikan sedikit increase banyak 0.2%. So harga semasa untuk pagi tengok semua dalam red candle kembali, iaitu Bitcoin. Berapa Bitcoin melakukan jatuhan semalam, nanti tunjukkan chart, anda akan nampak lebih clear. So Bitcoin berada di 16.8, iaitu 1.26% drop. Ethereum pun drop hampir 3%. So meaning kita tengok kejatuhan di Bitcoin, kita jangkakan untuk altcoin lain juga akan turut drop. So ada tak altcoin yang melakukan kenaikan ataupun green percentage untuk semalam? Kita akan tengokkan. BNB drop hampir 2%, KSRP drop 2%, Dogecoin drop 4%, Cardano drop 2.4%, Matic drop 2%, Polkadot 3.6%. Tu kita tengok di bawah ada tak yang green. So mostly tak ada yang green mana pun, ikutkan coin ni pun 0.38 saja. So tak main, mesti semua jatuh. Yang bawah ni 5%, 5%, 6% drop, 4% drop, 25%. So ApeCoin ni Zul ada update dulu untuk drop, sudah drop pun 6%. So flow 6%. So mostly semua sedang melakukan dropping. So apapun, kita akan tengok pergerakan Bitcoin apakah ke manakah arah seterusnya. So let's go, kita pergi ke chart Bitcoin. So inilah chart Bitcoin. So semalam Zul ada sharekan ialah mengenai yang ni, bear flag yang ini, mana point of breaking ni kita akan nampak price drop bawah ni. Yang ni adalah Zul sharekan lebih clear, kita nampak di 1 hour. So 1 hour kita nampak movement ni price buat lower low, cuba pergi ke kita punya resistance ataupun key level 17.1, dah sampai. Kemudian price terus berlaku rejection, dan rejection tu sampai pun dah price target kita almost dalam kawasan 16.7, iaitu kita punya next key level iaitu 16.7k. So yang ni kita akan delete kan, kita tak perlu monitor dah sebab kita tak nak semak kita punya chart. Kita akan delete. So currently kita akan monitor mana kita ada still lagi indicator yang kita ada bearish divergence, bearish pattern dan bearish signal. Yang pertama itu kita checkkan, kita ada high high di price, higher low di RSI. Inilah bearish divergence. Bearish divergence adalah strong rejection ataupun strong signal untuk mengatakan price akan start drop, dan kita pun dah start drop kali. So mostly untuk yang ni adalah kita akan more drop ke bawah ataupun lebih heavily untuk drop ke bawah. So first kita akan tengokkan ke mana arah seterusnya. Kita ada channel yang lain, kita ada bear flag yang ni. So channel ini kali kita tengok macam mana price itu buat reaction dengan setiap line yang tu buat ni. Even dengan media trendline pun dia buat reaction, dan kita dah sampai balik kawasan ni. So currently untuk yang ni dia dah break dia punya support. So kini lah kuarter sebagai resistance. So mainly kita akan tengok adalah percubaan untuk price itu akan drop below ni. So macam mana nak kita drop below? Untuk currently mungkin kita akan discrete sideways lagi ataupun sikit mungkin kenaikan untuk attest ni sebelum dia drop. Sebab apa, kita tengok stock RSI berada di oversold dan RSI dah pun berada 50, dan kita almost cross balik yang kuarter kuning, cross purple ataupun golden cross balik. So ada possible untuk melakukan kenaikan balik berdasarkan data ni. So mending currently inilah good support untuk kita holding. So possible price akan buat halving atas ni ataupun buat reaction dengan atas ni sebelum dia dropping. Kalau kita draw kita punya Fibonacci pun kita akan ada minor support di kawasan tu, daripada low ini to high itu to low ini, dan kita ada support 0.6, 0.7 itu kita berada 17k ke 16.9k. So almost dalam kawasan ni kita akan ada sedikit support tu resistance. So ada possible daripada price ni
naik ke kawasan ini sebelum dia melakukan dropping, dan kita punya RSI pun align, kita ada possible untuk melakukan golden cross sedikit. Kemudian store RSI pun ada possible untuk ada momentum untuk naik itu adalah lebih tinggi berbanding untuk drop. So itulah untuk pergerakan betul-betul short term, tapi more target yang ditunggu adalah untuk ke kawasan at least 16k balik. Kemudian kita akan tengok reaction, adakah dia akan bounce, dan selanjutnya kalau price tu drop dalam kawasan ini, dia akan test balik lower low sebelum ini. So lower low ini kalau breakout, meaning kita akan be ready untuk massive drop seterusnya, iaitu drop di mana kita boleh nampak price to drop ke kawasan kita punya 14k ke 10k, iaitu kita kawasan punya possible bottom untuk tahun ini. So itulah untuk analisis di Bitcoin untuk short term dan long term, dan kita akan tengok akan updatekan time by time, dan sekiranya ada yang data-data yang terlepas macam biasa, Zul akan share di Discord channel Zul. Dan semalam ikutkan memang Zul dah sharekan sikit Discord channel, iaitu yang ni kita akan ini dah complete. Sebelum complete tu Zul ada sharekan, okey, yang ni maknanya kita akan tengokkan ke mana price market. Kita akan tengokkan dan dah sampai kawasan naik sikit dan drop dah berlaku. So kita akan monitor. So insyaAllah nanti Zul akan cuba sharekan sehari-harian sebelum Zul pergi kerja, dan Zul akan sharekan untuk maklumat untuk short term. Dan sebab apa kadang-kadang lepas review kadang Zul termiss lah salah satu untuk Zul punya sharing dalam ukuran review. Okay, tanpa bermasalah lagi, langsung kita pergi ke ruangan komen untuk semalam, untuk ada sebarang request. So, sebab apa kalau selalunya anda akan buat request untuk morning, untuk pagi, review pagi. So dia akan buatkan, dia akan clearkan dulu beberapa chart contengan kat sini. Tu kali ni kita akan monitor. Yang ni tu akan letakkan ni untuk kita tengok price movement. Nanti tu akan delete yang ni. So movement ni sampai mana. So ini pun kita boleh 1 hour juga. So 1 hour ni kita boleh consider yang ni. Nak tengok breakout ni macam mana. Kita akan ambil small channel yang ni. Right, kita akan ambil yang ni. So ini ada possible akan drop sikit lagi. So kita boleh ambil consider yang ni dulu. Kita akan monitor, dan sekiranya breakout ni kita boleh monitor untuk di 1 hour ni. High ini, low ini, point of breaking. So breaking sampai mana tu jangkakan kita akan buat reaction sikit dengan kawasan atas ini. Tu ni ada possible kita akan dia naik sikit sampai atas ni, kemudian baru dropping. So dropping di mana dropping ni boleh sampai 16.46. 16.46 ada apa? 16.46 ada kita punya level seterusnya, nampak kat sini. So ini kita ada level. So inilah price net dropping, breakout. Ini kena breakout untuk pattern lebih besar ni. Kemudian kita akan nampak pergerakan untuk retest kembali untuk 16.7. Kemudian baru kita akan ada drop, dan expected dia akan buat satu trendline yang ni untuk monitor dropping ke bawah. Dan expected ini adalah punya middle. Kita akan ada lagi, atau jangkakan dia akan ada lagi lower low. Dia akan buat satu channel, dan ini adalah possible untuk dia bounce balik. Drop kawasan ni sampai kawasan ni ada possible sikit net drop untuk high low Fibonacci. Kemudian kita akan attack another lower low. So itulah possible pergerakan yang Zul nak tengok, dan arah pergerakan ataupun arah market, ataupun tengok market on track atau tidak. Kalau market on track, memang Zul jangkakan kita akan ada potensi untuk price hit 14 ke 10k adalah boleh berlaku untuk tahun ini. So itulah untuk di Bitcoin. So nanti Zul akan clearkan beberapa chart kat sini. Alright, contoh ni. Okay, kita pergi ruangan komen. So ruangan komen semalam semagi kan tidur awal pagi mengatakan apa tu. Alright, tak ada untuk siapa untuk request. So apapun sekiranya anda berminat untuk tengok sebarang chat anda boleh stay request saja di ruangan komen. Apapun nanti tu akan reply kan selepas review. So apapun kita tak ada, kita akan tengokkan Bitcoin tu akan pergi ke Ethereum. So nak tengok Ethereum sebab apa? Ethereum adalah tu punya Zul akan buy lebih banyak sikit. Sebab apa? Zul akan buy ikut, kalau Zul buy 500 di Bitcoin, Zul akan buy 500 di Ethereum. So meaning Ethereum ni maknanya untuk bulan kali ni Zul nak invest lebih banyak. Sebab apa? Ethereum lebih murah daripada Bitcoin, dan kenaikan kata percentage untuk profit itu adalah lebih tinggi ataupun lebih banyak di Ethereum. So di Ethereum kita tengokkan di daily, ini dah 4 hours, kita akan pergi 4 hours. So 4 hour currently price dah naik balik above 1.2k. So ini suggestion kita boleh naik sikit kawasan atas ni. Kita ada sedikit bullish untuk di Ethereum. So ada possible untuk sekiranya Bitcoin melakukan sideways, kita akan ada untuk altcoin possible untuk berlaku bullish sikit. So ini suggestion adalah boleh nampak price buat pergerakan ini. Kita ada sedikit bullish ini. So meaning ada possible untuk price breakout. Sebab apa nampak dia ini. So possible dia boleh naik balik kawasan ini. Tapi walaupun kita tengok price dah pun loss balik position bawah ini. So ini price boleh fail untuk naik ke atas tu boleh berlaku. Sebab apa? Kita lower low di RSI. So saya pun hampir sama dengan Bitcoin.
So sama macam Bitcoin ni, kalau Bitcoin balik melakukan kenaikan, ada possible untuk Ethereum melakukan kenaikan dan ada possible untuk naik ni. So untuk Ethereum ni disebabkan dia bagi signal sedikit bullish ini, menyebabkan kita nampak ada possible untuk price itu untuk di Bitcoin melakukan sideways. Apa tu sideways? Maksud Zul ada possible untuk di Bitcoin ini kita nampak price tu hanya akan berlaku sideways ke sana ni. So apa good untuk altcoin ni, selalunya kalau Bitcoin sideways, altcoin akan melakukan kenaikan. So untuk Ethereum ni ada tak boleh berlaku kenaikan yang banyak. So kita mesti lagi dalam pattern ni dan still lagi on target kawasan ni. Kita ada pattern lebih besar untuk bearish iaitu yang ni, mereka ni. So maybe ada short term saja, tengok nak panas untuk naik sikit saja, tapi untuk turun tu lebih banyak. So tak terkejut kalau ada berlaku sedikit kenaikan, tapi kenaikan tu bukanlah kenaikan yang kata agresif untuk kata hit terus melakukan kenaikan. So hanyalah untuk expected untuk attack di kawasan ni saja. So jangkakan untuk Ethereum boleh attack di kawasan ni sebelum berlaku rejection balik. Untuk seperti mana cakap, bila Bitcoin breakout ke bawah, kita akan jangkakan untuk altcoin lain juga akan untuk dropping. So itulah untuk di Ethereum. So next kau akan pergi juga Solana. Kita akan tengok Solana, apa yang dah berlaku Solana. So Solana lepas isu dengan FTX tu, so kari good lagi kata Solana ni. Sebab apa? Solana buat pergerakan reversal sama seperti chart-chart yang lain. So price dah drop pun $12, iaitu $12 adalah 95%. So 95% ke 98% adalah Zul punya target untuk bottom untuk mana-mana altcoin. Cuma kenapa Zul tak buy lagi Solana ni, disebabkan cakap Zul akan tunggu lagi di Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin signal menunjukkan price ada potential untuk drop lagi ke kawasan 14 ke 10k. Meaning kalau 14 10k altcoin akan drop lagi. So Solana ada harapan untuk dapat dalam $4. Sebelum itulah possible bottom, dan kita akan invest kawasan ni. Sebab apa? Kita ada kata falling channel ataupun reversal channel. So reversal pattern iaitu apa tu reversal pattern? Daripada downtrend dia akan berubah jadi uptrend. So itulah yang potensi yang cantik ni. Kita tengok untuk di chart Solana ni, technical adalah movement yang cantik, movement yang sihat dalam kita tengok dalam satu graf. So nak tengok movement yang sihat tu tak susah ni. Tak banyak coin yang movement sihat. Contoh di Solana cantik. Kita tengok AVAX pun cantik banyak. AVAX pun cantik, pergerakan sama, healthy movement, iaitu pergerakan naik, drop, naik, drop dah hampir 80-85%. Sama juga RM6 ke $6 ke $2.5. So masih lagi ongoing price target dia. Tengok untuk di AVAX yang ni. So nampak ada reaction sama juga. Kalau Bitcoin drop, expected untuk drop lagi $6, $7 ke $2.5. Tu target kat untuk AVAX. Kemudian kita tengok sikit Polkadot. Tu tengok coin-coin yang lama tu tak tengok. Di Polkadot sama juga, position yang sama. Kita nampak falling channel, falling wedge adalah satu pattern reversal yang strong. So ini kita ada jangkaan lagi untuk semua drop lagi mana-mana kawasan ni. Untuk di dot pun tak jauh dah, iaitu 91%, 90% berada di 4.6 dan 4.1, almost dalam $4 punya target untuk Polkadot. So ini adalah projek-projek yang anda boleh buy untuk long term dan consider projek yang strong untuk harungi bearish market. Dan next bulan kita akan jangkakan dia akan ada huge pump, dan huge pump itu akan memberikan huge profit. So inilah kawan-kawan yang Zul berminat untuk buy bila Bitcoin bottom, dan dia akan buy heavily sikit untuk beberapa coin macam Solana, AVAX, Polkadot ni Zul tak letak target, tapi at least Zul nak dapatkan dalam 100 coin. Kemudian lain-lain coin contoh macam Cardano dapatkan 1000, Chainlink, Uniswap, Matic dan Phantom tu dapatkan at least dalam 1000 lagi. Kemudian untuk Matic Phantom kalau drop dalam bawah 6 sen, 5 sen seperti target Zul tu, iaitu dalam Matic ada target dalam 6 sen, 5 sen. Untuk Phantom ada target dalam untuk 5 sen juga. So ini kalau sampai kawasan target below 98%, memang Zul akan grab 10,000 coin. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So sekiranya anda berminat untuk tengok sembarang analisis untuk chart anda, type saja di ruangan komen bawah, dan esok pagi Zul akan buat review kan untuk anda. Dan sekiranya anda nak tahu apa data-data yang terkini, nanti Zul akan sharekan dalam Discord channel macam biasa kan. Pagi tadi Zul akan tengokkan beberapa chart dan Zul akan share, Zul akan start sharing beberapa coin yang Zul nak buy. So siapa nak tahu coin apa yang Zul nak buy, make sure anda dalam Discord channel. So macam mana nak Discord channel? Senang aja, anda pergi Zul punya YouTube, make sure anda klik button join. Selepas anda klik button join, anda perlu cari ruangan membership, ada home, video, live, release, community membership. Klik saja membership, anda akan nampak satu mesej ni, dan mesej ni akan ada link untuk Discord. Anda klik saja read more ni, bawah ini akan ada link Discord. Klik saja dan automatik anda akan dapat masuk ke dalam tu punya group channel. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi net review. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.